Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Yang berbahagia Datuk Dr. Haji Tajuddin bin Muhammad Yunus, Pengarah Institut Aminuddin Baki, yang berusaha Dr. Haji Abdul Razak Manaf, Timbalan Pengarah Kanan Kluster Khidmat Profesional IAB, dan yang berusaha Tuan Haji Nik Fakhruddin bin Nik Abdul Rahman yang menjalankan tugas Timbalan Pengarah Kanan Kluster Khidmat Latihan, yang berusaha ketua-ketua pusat dan semua pengarah cawangan IAB, ketua-ketua jabatan, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton webinar. Semakin hari istilah pemimpin pertengahan semakin kedengaran. InsyaAllah kita berpeluang untuk mengenal pasti apakah yang dimaksudkan dengan pemimpin pertengahan. Apakah kepentingan mereka serta peranan IAB dalam membangun dan memperkasa pemimpin pertengahan. Hari ini kita bertuah dapat bersama-sama dengan dua orang panel yang sangat berpengalaman yang akan berkongsi maklumat tentang tajuk kita pagi ini, Pemimpin Pertengahan Mendepani Cabaran Pengurusan Kepimpinan Pendidikan. Pendaftaran kehadiran mengikuti webinar akan direkod dalam SPL KPM menggunakan QR Code. QR Code akan dipamerkan di banner manakala link kehadiran akan dikongsikan di ruangan chat pada pertengahan sesi webinar bersiaran. Bagi memberkati majlis ini, saya mempersilakan Encik Zawahir bin Ismail untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan pada pagi ini pada majlis ilmu webinar Pemimpin Pertengahan Mendepani Cabaran Pengurusan Organisasi Pendidikan, merafakkan kesyukuran dan pujian terhadap-Mu dan atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Allahumma ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya kami memohon doa bagi menyatakan komitmen dan iltizam kami terhadap profesion pendidikan. Kami sedar dan faham bahawa pengorbanan dan sumbangan bakti kami sama ada dalam bidang akademik dan pentadbiran amat besar ertinya buat pendidikan negara. Kegigihan, kesabaran dan keyakinan yang tinggi dengan roh dan semangat untuk mendidik anak bangsa supaya berbudi dan berjasa tanpa mengira tempat dan masa. Ya Allah, berkatilah webinar pada hari ini. Berkatilah juga usaha-usaha kami. Satukanlah hati-hati kami. Eratkanlah silaturahim dalam kalangan kami. Bagaikan bebenang halus yang saling mengikat antara satu sama lain. Padukanlah tenaga dan usaha kami untuk mencemerlangkan pemimpin pertengahan pendidikan bagi menangani cabaran masa kini dan masa akan datang. Ya Allah, Ya Karim, Ya Zal Jalali wal Ikram, maka kurniakanlah kepada kami kekuatan jasmani, emosi, rohani dan intelek, cetusan idea yang kreatif, gerakan minda dan keteraturan fikiran untuk terus menjana kecemerlangan pendidikan negara. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk melaksanakan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Ya Razzaq, Ya Karim, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, keluarga kami, para guru dan kaum muslimin muslimat. Ya Allah, jadikanlah webinar ini sebagai majlis ilmu yang dirahmati dan perpisahan kami pula selepas ini sebagai satu perpisahan yang diberkati dan dilindungi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas bacaan doa tersebut. Semoga majlis ini diberkati hingga ke hujungnya. Tuan-tuan dan puan-puan, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Dr. Haji Tajuddin bin Muhammad Yunus, Pengarah IAB untuk menyampaikan ucapan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, segala pujian dan rasa penuh kesyukuran dirafakkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya webinar anjuran Institut Aminuddin Baki dapat dilaksanakan bagi tajuk Pemimpin Pertengahan Mendepani Cabaran Pengurusan Kepimpinan Pendidikan. Tuan-tuan dan puan-puan, penganjuran webinar ini merupakan salah satu usaha berterusan untuk menyebarluaskan penawaran dan kejayaan khusus kepimpinan untuk pemimpin pertengahan atau lebih dikenali sebagai LCML, Leadership Course for Middle Leaders. Selain itu, webinar ini akan dapat meningkatkan pengetahuan warga pendidik di samping menarik minat pemimpin pendidikan terhadap kursus LCML yang ditawarkan oleh IAB. Webinar ini akan menyalurkan maklumat tentang siapakah golongan pemimpin pertengahan, kepentingan mereka serta cabaran yang dihadapi. Di samping itu, webinar ini juga mendedahkan keistimewaan dan keunikan LCML, impak beserta the way forward LCML kepada pemimpin pertengahan. Tuan-tuan dan puan-puan, kursus kepimpinan pemimpin pertengahan Leadership Course for Middle Leaders LCML dijalankan berdasarkan mandat yang diterima daripada Keputusan Mesyuarat Profesional KPM bilangan 27/2012. Mesyuarat itu memberi kuasa kepada semua bahagian yang terlibat dalam melaksanakan inisiatif PPPM 2013-2025. Sehubungan dengan itu, Keputusan Mesyuarat Pengurusan KPM bilangan 4/2015 telah mengambil maklum bahawa Institut Aminuddin Baki diberi tanggungjawab melaksanakan latihan kepada pemimpin pertengahan dalam kalangan warga Kementerian Pendidikan Malaysia. Kursus LCML ini bermula dengan membangunkan kompetensi ketua panitia di sekolah rendah, guru kanan mata pelajaran di sekolah menengah dan seterusnya diperluaskan kepada pemimpin pertengahan di PPD, JPN dan bahagian-bahagian di Kementerian Pendidikan Malaysia. Perluasan ini adalah berdasarkan mandat dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pelan Penggantian Pemimpin Sekolah KPM bilangan 2/2017 bertarikh 15 Disember 2017 yang telah memutuskan bahawa IAB akan memperluaskan kursus untuk pemimpin pertengahan kepada kumpulan sasar yang baru di Pejabat Pendidikan Daerah PPD, Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan bahagian-bahagian di Kementerian Pendidikan Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, bermula pada tahun 2016 sehingga tahun 2020, seramai 1,647 orang pemimpin pertengahan di sekolah Jabatan Pendidikan Negeri, PPD dan bahagian-bahagian di kementerian telah mengikuti kursus LCML ini. Bagi tahun 2021 pula, walaupun dalam suasana pandemik, IAB masih mampu melatih seramai 657 orang peserta dari seluruh negara secara dalam talian. Secara totalnya sehingga kini, kursus LCML ini telah memberi manfaat kepada 2,304 orang pemimpin pertengahan dalam kalangan warga pendidik KPM seluruh negara. Mereka inilah yang akan membantu dan mendukung keutuhan pengurusan dan kepimpinan di organisasi masing-masing. Akhir kata, tahniah dan sabas diucapkan kepada Jabatan Asas Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan, Pusat Pembangunan Kepimpinan Pendidikan yang menganjurkan webinar kepimpinan pemimpin pertengahan mendepani cabaran pengurusan kepimpinan pendidikan. Semoga penyebaran dan pengkongsian maklumat serta kejayaan kursus LCML ini dapat menjadi inspirasi kepada semua warga pendidikan, terutamanya pemimpin pertengahan di setiap organisasi di Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya, IAB akan terus melakar kecemerlangan sebagai pusat latihan pengurusan dan kepimpinan pendidikan kepada semua lapisan pemimpin pendidikan di negara ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk Dr. Haji Tajuddin bin Muhammad Yunus atas ucapan tadi. Untuk tidak melengahkan masa, saya serahkan majlis kepada moderator kita, pensyarah kanan Jabatan Asas Pengurusan dan Kepimpinan yang berusaha Dr. Nur Azlin binti Ibrahim. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis Encik Syahrul Nizam bin Salim, Yang Berbahagia Datuk Dr. Haji Tajuddin bin Muhammad Yunus, Pengarah Institut Aminuddin Baki, Yang Berusaha Dr. Haji Abdul Razak bin Manaf, Timbalan Pengarah Kanan Karsa Khidmat Profesional IAB,
yang berusaha Tuan Haji Nik Fakhruddin bin Abdul Rahman menjalankan tugas sebagai Timbalan Pengarah Kanan Kluster Khidmat Latihan. Pendaftar, ketua-ketua pusat, barisan ahli panel webinar, pemimpin pertengahan mendepani cabaran pengurusan kepimpinan pendidikan dan tuan-tuan puan-puan yang dihormati sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan kerana izin serta limpah kurnianya dapat kita sama-sama bertemu dalam siri webinar yang bertemakan Pemimpin Pertengahan Mendepani Cabaran Pengurusan Kepimpinan Pendidikan yang dilaksanakan dalam talian pada hari ini. Tujuan webinar ini adalah untuk mengupas dengan lebih lanjut siapakah pemimpin pertengahan dalam organisasi, terutama organisasi pendidikan. Seterusnya, mengulas dengan lebih mendalam apakah peranan utama pemimpin pertengahan dalam mencebari cabaran. Oleh itu, marilah sama-sama kita menyaksikan perkongsian yang akan disampaikan oleh kedua-dua ahli panel kita yang hebat serta berpengalaman dalam bidang ini. Tanpa membuang masa, saya Dr. Norazin Ibrahim sebagai moderator bagi webinar hari ini akan memperkenalkan kedua-dua ahli panel yang penuh berpengalaman berkenaan pemimpin pertengahan dalam organisasi pendidikan. Terlebih itu, saya memperkenalkan dahulu ahli panel yang pertama, iaitu Dr. Syam. Di sebelah kanan saya ini ialah Dr. Syam bin Ibrahim. Beliau merupakan Ketua Pusat Pembangunan Kepimpinan Pendidikan, di mana beliau mempunyai ijazah sarjana muda dalam bidang sains pembangunan di UKM, kemudian melanjutkan pengajian sarjana di UKM dalam bidang teknologi pendidikan. Tidak hanya berhenti di situ, beliau menyambung lagi pengajian dan memperolehi ijazah kedoktorannya di UKM pada tahun 2012. Pernah memegang jawatan ketua jabatan di Jabatan E-Pembelajaran. Kemudian, di atas kecemerlangan beliau dilantik pula sebagai Ketua Pusat Pengurusan dan Pentadbiran. Seterusnya, beliau dilantik pula sebagai Ketua Pusat Pembangunan Kepimpinan Pendidikan sehingga kini. Beliau merupakan seorang yang sangat aktif dalam menghadiri bengkel-bengkel serta seminar yang bertaraf antarabangsa. Antaranya ialah Certified Model Bike for Teachers, 4th International Conference on Education Islamic Studies and Social Sciences Research and International Conference on Science Technology, Certified Course, Model Bikes, MIE Certified dan lain-lain lagi. Dr. Syam juga banyak menulis artikel dalam bidang kepakarannya dan pernah menerima anugerah pingat emas dalam Malaysian Technology Expo atau lebih dikenali sebagai MTE. Expo itu dianjurkan oleh Malaysian Association of Research Scientists ataupun lebih dikenali sebagai MARS pada tahun 2009, dan dalam International Innovation dan Technology Exhibition ataupun dikenali sebagai ITEC. Selepas itu pernah juga mendapat pingat perak dalam pertandingan penyelidikan pendidikan Nusantara anjuran Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2009, dan akhir sekali beliau pernah menerima anugerah pakar negara SIAS DPIN. Okey, panel yang kedua di sebelah kanan saya ialah Dr. Ridwan bin Jantan yang merupakan Ketua Pusat Pendidikan dan Penilaian IAB. Untuk makluman, beliau merupakan mantan pensyarah kanan Jabatan Asas Pengurusan Kepimpinan Pendidikan dan juga merupakan penulis modul pembangunan kepimpinan pertengahan yang diguna pakai dalam kursus pembangunan pemimpin pertengahan atau lebih dikenali sebagai LCML, Leadership Course for Middle Leaders. Beliau merupakan anak jati Negeri Sembilan yang dilahirkan di Gemencik, yang mendapat pendidikan awal di SK Bukit Jalur dan di SMK Tunku Besar Tampin dari tahun 1982 sehingga 1988. Beliau memperolehi ijazah pertama di Universiti Pertanian Malaysia pada tahun 1989. Seterusnya menyambung pengajian ke peringkat master di UPM pada tahun 2002. Tidak berhenti di situ, beliau meneruskan kembar ilmunya ke peringkat PhD di Universiti Pendidikan Sultan Idris pada 2017. Sebelum ditempatkan di IB, beliau telah berkhidmat di beberapa organisasi pendidikan, bermula sebagai guru di SMK Labuan pada tahun 1993.
Seterusnya berpindah ke SMK Tinggi Production, SMK Rantau dan SMK Mantin. Sebelum ditempatkan di IAB, beliau juga telah memikul jawatan sebagai GPK Had Ewan Murid di SMK Seri Sendayan. Beliau ditempatkan di IAB di Jabatan Asas Pengurusan Kepimpinan Pendidikan pada Mei 2021. Seterusnya dinaikkan pangkat sebagai Ketua Pusat Pendidikan dan Pelayan sehingga kini. Sangat aktif dalam bidang kurikulum dan juga aktiviti luar yang merupakan dan pernah memegang jawatan sebagai Timbalan Presiden Persatuan Dodgeball di Negeri Sembilan. Beliau merupakan seorang yang berfikiran kreatif dan inovatif sehingga pernah menerima anugerah emas dalam pertandingan inovasi Fakulti Pendidikan UKM. Selain itu, pernah menerima pingat gangsa pertandingan inovasi peringkat antarabangsa anjuran UiTM Kedah dan seterusnya menerima anugerah 4 bintang KIK anjuran IAB. Baiklah, itulah sedikit sebanyak latar belakang ahli panel kita, ahli panel pertama dan ahli panel kedua. So, sebelum kita bermula, kita tanya khabar dahulu. Apa khabar panel pertama, panel kedua kita, Dr. Syam dan Dr. Ray? Alhamdulillah, khabar baik. Terima kasih menjemput saya. Okey, selamat datang. Selamat datang ke webinar pagi ini. Sudi meluangkan masa bersama-sama kami di webinar ini sebagai panel. Baiklah, bagi memulakan webinar ni, saya berasa ingin bertanya soalan dulu pada panel pertama saya, iaitu Dr. Syam. Dr. Syam dah ready ya? Ya, silakan. Okay. Baiklah, soalan pertama ini saya ingin ajukan kepada panel pertama saya yang berusaha Dr. Syam bin Ibrahim. Okey, soalan pertama, bolehkah Dr. Syam menjelaskan sedikit pengertian mengenai siapakah pemimpin pertengahan ini ya? Okey, terima kasih Dr. Moderator, Dr. Nur Azlin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan panel saya yang berusaha Dr. Ridwan bin Jantan, para hadirin yang saya hormati sekalian. Jika kita lihat pada anjakan kelima dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia tahun 2013-2025 ya, KPM ingin memastikan kepimpinan berprestasi tinggi diletakkan di setiap sekolah untuk memimpin organisasi pendidikan kita. Ya, jadi dia selaras juga dengan faktor seperti kualiti guru dan juga kemajadian murid. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, dalam apabila kita menyebut tentang definisi pemimpin pertengahan ini, kita boleh melihat ya, iaitu ada dua, iaitu pengurusan tertinggi ya, seperti pengetua, guru besar, guru pelongkanan ya, dan juga pemimpin pertengahan yang kita kenal pasti seperti guru kanan mata pelajaran dan juga ketua penatia yang memainkan peranan penting ataupun tulang belakang ya, backbone dalam menentukan perjalanan operasi sekolah itu dan juga misi dan visi sekolah itu tercapai, yang dan akhir sekali ialah tercapainya matlamat untuk kemajadian murid ya. Jadi khusus kepimpinan pemimpin pertengahan ni ataupun dikenali sebagai leadership course for middle leaders ya, ataupun nama ringkas dia ialah SCML, dijalankan atas mandat yang diterima ekoran daripada keputusan mesyuarat ya, profesional KPM bilangan 27 tahun 2012 ya. Mesyuarat ini memberi kuasa kepada semua bahagian yang terlibat dalam melaksanakan inisiatif PPPPM ya 2013-2025. Sehubungan dengan itu, maka IAB bergerak ya, ataupun diberi tanggungjawab penuh untuk melaksanakan latihan kepada pemimpin pertengahan dalam kalangan warga Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun KPM. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kalau kita lihat ya, kenyataan ini diteguhkan juga oleh Fleming ya 2020, mengatakan bahawa pemimpin pertengahan ialah mereka yang merupakan perantara ya, antara orang yang berada di golongan perusahaan tertinggi dan juga golongan pasukan yang guru yang berada di bawah seliaan ataupun di bawah pentadbiran mereka ya. Jadi dalam konteks Malaysia ini kita boleh
andaikan terdapat ada dua pihak lah. Contoh dia kita namakan sebagai P1 dengan P2. Ya. P1 ini yang merupakan guru peluang kanan, ya, dan manakala P2 ini merupakan ketua penatia bagi sekolah rendah ataupun guru kanan mata pelajaran bagi sekolah menengah. Jadi untuk memudahkan pada hadirin untuk memahami konsep itu, so kita nyatakan bahawa kursus SML ini kita berikan khusus kepada yang P2 tadi, iaitu golongan ketua penatia sekolah rendah dan juga guru kanan mata pelajaran bagi sekolah menengah. Itu yang lebih jelas ataupun kita lebih memahami konsep pengertian siapa itu pemimpin pertengahan di bawah kursus SML ini, ya. Okey, tapi kita tak boleh bandingkan dengan kursus-kursus yang lain lah. Bagi SML itulah pengertian dia, ya. Jadi seperti yang kita sedia maklum bahawa pemimpin pertengahan ini sentiasa berhadapan dengan pelbagai cabaran, ya, dalam melaksanakan tugas dan juga tanggungjawab yang diamanahkan. Ini terlaksana, ya, disebabkan oleh pemimpin pertengahan ni ialah dia berada di antara pengurusan tertinggi dan juga rakan-rakan dia sebagai guru biasa. Jadi sebab itu peranan itu kita lihat dia lebih mencabar, di mana kalau ikut konsep dia terpaksa memenangi kedua-dua pihak tadi, iaitu pihak pengurusan dan juga pihak rakan-rakan sekerja dia. Jadi di situ perlunya kemahiran, perlunya pengetahuan, skill dan knowledge itu supaya pemimpin pertengahan ini dapat mempengaruhi kedua-dua pihak tadi, ya. Jadi kedudukan itu menyebabkan dia merupakan satu kedudukan yang kita anggap istimewa, ya, kerana kemahiran dan juga kepakaran yang dimiliki oleh pemimpin pertengahan ini dapat memastikan bahawa baik ini tu berlaku, ya, iaitu dia boleh membawa pengurusan tertinggi dan juga boleh membawa rakan-rakan sekerja ni atau rakan-rakan satu aliran ataupun satu lapisan dengannya untuk menuju ke satu matlamat yang sama, ya. Jadi itu juga diteguhkan oleh SIGES, ya, 2013, di mana pemimpin tengahan ini juga dia mendapat akses yang baik, ya, dari dua-dua pihak tadi, iaitu rakan sejawat dia dan juga pihak pengurusan tinggi. Jadi Dr. Moderator, saya ingat itu sedikit tentang pengertian pemimpin pertengahan yang boleh kita nyatakan untuk slot yang awal inilah, ya. Okey, baiklah, terima kasih kepada Yang Berhormat Dr. Syam di atas penjelasan yang saya rasa amat padat, di mana kita tahu ramai juga pemimpin yang di luar sana masih kabur, apakah yang dimaksudkan dengan pemimpin pertengahan. Tetapi Dr. Syam telah menjelaskan sedikit dan dia harap pemimpin-pemimpin di luar, guru-guru jelaslah apakah itu pemimpin pertengahan. Oleh itu, seterusnya soalan kedua saya ingin ajukan kepada Yang Berhormat Dr. Ridwan Wijantan. Apakah kepentingan sebenarnya pemimpin pertengahan ni, terutama dalam organisasi pendidikan sebenarnya? Baik, terima kasih Dr. Narazlin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan, peserta-peserta webinar yang dikasihi sekalian. Baik, Dr. Syam, rakan saya, sama-sama Ketua Pusat di IAB. Baik, jadi kita dah dengar tadi tentang ulasan panjang lebar oleh Dr. Syam tentang siapakah dia pemimpin pertengahan. Jadi apabila soalan ini ditujukan kepada saya tentang kepentingan dia, jawatan pemimpin pertengahan dia, walaupun kelihatan tidak penting, ada orang melihat dia tidak penting, kelihatan tidak penting, tapi sebenarnya ia adalah satu perkara yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Okay, kalau saya buat analoginya, badan kita ni, kita ada kepala dan kita ada bahagian tubuh badan di bawah, dan kita ada leher. Pemimpin pertengahan ni dia seperti kedudukannya seperti di leher. Jika kepala nak bergerak, leher tak boleh keras, mesti ikut bersama. Dr. Syam? Ya. Jadi di situ, tuan-tuan, kalau kita lihat dalam pengurusan tertinggi, kalau di sekolah guru besar, pengetua, dan di bawah pemimpin pertengahan
iaitu seperti yang dijelaskan oleh Dr. Syab tadi, ketua panitia, guru kanan mata pelajaran. Mereka ni pemimpin pertengahan yang akan berurusan dengan subordinate-nya. Okey. Iaitu ahli-ahli panitia. Kalau guru kanan mata pelajaran, dia ada ketua panitia di bawahnya dan juga ada ahli-ahli panitia yang merupakan subordinate di bawah mereka. Jadi peranan mereka ni memang sangat penting sebagai perantara antara yang di bawah dan yang di atas. Okey, baik. Dalam mereka menjalankan tugas, pemimpin pertengahan ni memang perlu mainkan peranan. Kalau kita lihat dalam model yang dikemukakan oleh Floyd, Smith dan Woodridge 2008, dia kata ada 4, iaitu menjuarai alternatif, memudah cara penyesuaian, okey, melaksana strategi dan mensintesis maklumat. Ini 4 perkara yang Floyd, Smith dan Woodridge nyatakan. Baik. Pemimpin pertengahan ni dia bukan sekadar itu saja peranan mereka juga perlu bijak mengurus 3 lagi perkara. Yang pertama ialah mengurus diri mereka ataupun kendiri. Okey, yang kedua ialah mereka perlu mengurus tugas-tugas utama mereka. Kalau sebagai ketua panitia, apakah tugas-tugas utama mereka? Mereka perlu bijak mengurus perkara-perkara tersebut. Okey, dan yang ketiga, mengurus pasukan mereka, iaitu ahli-ahli dalam panitia ataupun ahli-ahli dalam bidang mereka. Okey, jadi kita lihat di situ, kita tak boleh nafikan bahawa peranan pemimpin pertengahan di organisasi, terutamanya di sekolah-sekolah, adalah sangat penting. Baik, itu dulu Dr. Nazrin, saya serahkan semula pada Dr. Silakan. Okey, baiklah, terima kasih Yang Besar Dr. Ridwan atas jawapannya tadi dengan memberikan analogi yang sangat mudah kita fahami, di mana daripada analogi itu kita melihat pemimpin pertengahan ni merupakan insan yang sangat penting dan mempunyai fungsi yang sangat tinggi di organisasi pendidikan. Itu yang kita tidak dapat nafikan lah, betul Dr. Ridwan. Kadang-kadang macam Dr. Ridwan kata tadi, agak bukan diketepikan, mungkin kita tidak nampak, tapi sebenarnya bila dilihat fungsi itu, dia memberi impact, memberi impact untuk membangunkan suatu organisasi, sekolah ataupun mana-mana institusi. Okey, baiklah, untuk soalan ketiga, saya rasa soalan ini sangat sesuai ditujukan kepada Dr. Syam, Dr. Syam. Okey, boleh Dr. Syam menjelaskan apakah peranan IAB pula dalam membangunkan kompetensi pemimpin pertengahan ini dalam organisasi pendidikan? Okey, terima kasih sekali lagi Dr. Nazlin. Okey, tuan-tuan dan puan-puan peserta webinar yang saya hormati sekalian, seperti yang saya maklumkan tadi, okey, setelah IAB mendapat mandat daripada mesyuarat profesional KPM tadi, jadi data ni yang saya cuba bawa ni juga amat berguna kepada tuan-tuan dan puan-puan, terutama sekali kepada golongan pemimpin pertengahan, sebab berdasarkan data nanti tuan-puan bolehlah bercita-cita untuk menjadi peserta dan sebagainya. Okey, setelah mendapat mandat itu, so IAB tidak lagi menoleh ke belakang, maka dia mulai 2015, okey, kita terus melaksanakan latihan. Namun pada 2016 kita hanya tumpukan kepada ketua penatian juga guru kanan di sekolah saja. Cuma mulai 2019 SMPL mula mengorak langkah memilih ataupun meluaskan lagi skop peserta SMPL, iaitu dia terus menjurus ataupun kita kembangkan lagi kepada dengan melatih pegawai di bahagian KPM pula. Jadi pada peringkat permulaan ni SMPL ni tawarkan oleh pemimpin pertengahan di sekolah, kemudian kita peluaskan lagi. Kemudian pada tahun 2018 sasaran itu kita tambah baik lagi, di mana kita juga melatih setiausaha unit pengurusan sekolah, seperti setiausaha unit hal ehwal murid ataupun HEM, setiausaha kurikulum, setiausaha co-kurikulum yang setaraf, kemudian pemimpin pertengahan di PPD, JPN, bahagian KPM seperti ketua sektor, ketua unit, ketua pengarah, timbalan PPD dan yang setaraf dengannya lah, Jadi manakala pada tahun 2021 IAB telah melaksanakan
11 kursus SML secara dalam talian. Walaupun seperti yang kita semua sudah maklum bahawa pada tahun 2021 kita dilanda oleh pandemik COVID-19, ya. Jadi namun pihak IB masih terus melaksanakan kursus berkenaan secara dalam talian, ya. Jadi kita telah mampu melaksanakan 11 kursus, ya, di mana kita telah memberi kursus kepada peserta yang melibatkan sekolah harian, sekolah berasrama penuh, ya, SBP, kemudian PPD, dan juga 2 kursus SML bagi untuk bahagian, iaitu bahagian pendidikan teknik dan vocational, dan juga IPD kampus Temenggung Ibrahim Johor Bahru. Jadi kemudian ditambah pula, ya, dengan satu lagi kursus SML yang disanakan kepada young leaders di zon timur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan data tadi, kita sudah maklum bahawa peranan IB ini memang jelas, iaitu kita melatih dan juga untuk mempertingkatkan kompetensi pemimpin pertengahan dalam, pada awal dia organisasi pendidikan iaitu sekolah, tapi sekarang kita diminta untuk diperluaskan. Jadi di situ jelas menunjukkan bahawa peningkatan kompetensi dalam golongan pertengahan tadi mampu ataupun berjaya meningkatkan keberhasilan ataupun dapat mencermelangkan sesebuah organisasi itu, sama ada dia adalah sebuah dia adalah sekolah di PPD, JPN dan juga di bahagian KPM lah. Jadi kalau moderator bertanya saya, memang saya amat setujulah bahawa kursus yang dilaksanakan oleh SML pasukan SML ni amat telah terbukti dapat meningkatkan kompetensi, ya, pemimpin pertengahan. Kemudian ditambah pula lagi dengan jumlah latihan yang mampu kita laksanakan tahun demi tahun, ya, sama ada sebelum pandemik ataupun semasa pandemik, dan mungkin juga pada akan datang kita juga dalam era endemik dan sebagainya lah. Jadi saya rasa itu saja yang untuk fasa kedua ni. Saya serahkan kembali pada moderator. Terima kasih kepada Dr. Syam. Jadi kita lihat fungsi IAB ni sebagai melatih pemimpin pertengahan ni sentiasa berterusan, ya, walaupun di waktu pandemik secara online. Bagus, tahniah. Dan kita lihat ramai keluaran-keluaran peserta SML yang telah menunjukkan kompetensinya juga, kan, Dr. Syam. Okey, baiklah, memandangkan Dr. Rizwan merupakan penulis modul, ya, seperti saya maklumkan awal tadi, merupakan penulis modul khusus kepimpinan pemimpin pertengahan di dalam kursus tersebut. Jadi tibalah masanya, saya rasa inilah kita kata climax, ya. Tidak tahu apakah terangkan perincian kursus SML itu dan kandungan modul yang telah ditulis dan telah dijalankan, dikongsi dalam kursus SCML tersebut. Silakan, Doktor. Terima kasih Dr. Azlin. Okay, seperti yang disebutkan oleh Dr. Syam tadi itu, memang kita sangat bersetuju dengan perkembangan semasa yang telah berlaku ke atas kursus ini. Baik, jadi apabila tanyakan tentang kursus SML ni, bagaimana modul ni bermula? Kira-kira 5 tahun yang lalu, waktu itu kita menerima arahan ini selepas dimaklumkan dalam inisiatif 87 masa tu, kami bersama-sama dengan Ketua Jabatan pada waktu itu, iaitu Puan Nur Amimah, Encik Rosli dan Encik Nur Raja, memulakan proses untuk membangunkan satu modul yang belum diberi nama lagi pada waktu itu. Okey, kita masih lagi tercari-cari apakah kerangka yang kita ingin bina dan sebagainya. Jadi kita mulakan dengan pembacaan sebelum kita memulakan membuat TNA dan sebagainya. Jadi hasil daripada pembacaan ini, kita mulanya melihat kepada model pemimpin pertengahan oleh White, tetapi selepas kita mencari semula bahan-bahan yang lain, kita baca juga tentang pendapat Bokazi berkaitan dengan pemimpin pertengahan. Bokazi kata pemimpin pertengahan ni perlu menguruskan diri, mengurus tugas utama dan mengurus pasukan. Okay?
itu yang ditekankan oleh Bokazi sehingga kita membina kerangka modul ini. Baik. Kemudian kita juga lihat juga tentang pendapat oleh Floyd, Smith dan Woodridge. Seperti mana yang kita ketahui, Floyd, Smith dan Woodridge ini memang pakar dalam kepimpinan ataupun pengurusan pemimpin pertengahan dalam industri, dalam organisasi dan bisnes. Baik. Jadi apa yang kita lihat dalam ini, kita hasil perbincangan, kita pun bangunkan kerangkanya terlebih dahulu. Itu yang tuan-tuan dan puan-puan lihat dalam model pemimpin pertengahan IAB, 2016 yang kita gunakan sekarang dengan meluasnya dalam kursus LCML dan juga kursus-kursus yang lain. Baik, jadi di situ kita pun mula berkembang melihat betapa perlunya seorang pemimpin pertengahan ini. Kita akan perkenalkan dengan elemen-elemen membangunkan diri, menguruskan diri. Okey. Jadi kita lihat bahawa pemimpin pertengahan ini perlu membuat refleksi dan mengenal pasti kekuatan dan kelemahan. Kemudian membuat penambahbaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan sikap, berkaitan dengan kemahiran dan juga pengetahuan. Okey. Baik, apabila seorang pemimpin pertengahan, kita lihat mereka berupaya menguruskan diri. Jadi mereka telah pun boleh mengurus diri mereka sendiri sebagai pemimpin, dan mereka ini kita lihat perlu juga dibangunkan supaya mereka mengetahui selok-belok mengurus tugas-tugas mereka, tugas-tugas utama mereka. Sebagai ketua panitia, bagaimana nak uruskan tugas utama? Sebagai guru kanan mata pelajaran, bagaimana? Okay. Kita sedia maklum, ahli-ahli mereka ni pelbagai, latar belakang pelbagai. Jadi bagaimana pemimpin pertengahan ni boleh menguruskan anak-anak buahnya ataupun subordinatnya dengan baik selepas mereka menguasai ketiga-tiga elemen ini, menguruskan diri, mengurus tugas utama dan mengurus pasukan. Baik, kemudian kita berkembang pula membuat objektif pada kursus ini. Jadi kalau kita lihat dalam kursus ini, tuan-tuan dan puan-puan, objektif jangka pendeknya ialah supaya pemimpin pertengahan ini dapat mengurus pasukan mereka dengan berkesan bagi memastikan setiap guru dapat merancang, melaksana dan menilai proses PDPC supaya lebih berkesan dan berkualiti. Lebih-lebih lagi dalam bilik darjah mereka sendiri. Baik. Dan kita lihat juga dalam hasrat yang dihasratkan dalam PPPM, terutamanya melalui inisiatif 87, kita nak meletakkan pemimpin berprestasi tinggi di setiap sekolah. Perkara ini yang kita lihat semasa kita merangka modul ini di peringkat awal. Baik, jadi bagaimana kita laksanakan modul ini, tuan-tuan dan puan-puan? Secara bersemuka, kursus ini dijalankan selama 5 hari meliputi 3 tema. Okey, 3 tema. Dalam 5 hari ini, jumlah keseluruhan jam mereka kalau selama 5 hari bermula dengan pagi Isnin hinggalah ke tengah hari Jumaat. Okey. Jadi kita lihat tema yang pertama ialah menguruskan diri selama 4 jam. Kemudian kita bagi lagi mengurus tugas utama selama 4 jam dan mengurus pasukan selama 8 jam. Kemudian pada hari keempat peserta ini kita akan dedahkan dengan sesi perbengkelan problem based learning. Okey, dan mereka akan menggunakan data yang dibawa dari sekolah masing-masing. Ini yang awal. Lepas ni saya akan jelaskan lagi dalam sesi yang berikutnya. Baik. Jadi Floyd dan Woodridge tadi ada cerita tentang menjuarai alternatif. Ini saya nak huraikan sedikit. Menjuarai alternatif ini kita akan rujuk kepada keupayaan pemimpin pertengahan ni memberi cadangan-cadangan penyelesaian dalam pengurusan. Dan mereka ni perlu rujuk kepada data dan kemudian menggunakan strategi-strategi yang sesuai untuk dikemukakan kepada pemimpin tertinggi mereka. Semuanya berdasarkan data, cadangan-cadangan alternatif yang mereka ingin cadangkan. Baik. Kemudian yang kedua tu memudah cara penyesuaian. Di sinilah kita akan lihat keupayaan pemimpin pertengahan menggalakkan rakan sepasukan untuk mencuba pelbagai idea ataupun kaedah yang baru semasa mereka melaksanakan
tugas-tugas mereka. Dan perkara yang ketiga, melaksanakan strategi. Yang ini merujuk kepada keupayaan pemimpin pertengahan membantu rakan sepasukan mereka untuk memastikan strategi-strategi organisasi tercapai. Baik, manakala yang keempat, kalau kita lihat dalam kuadran dalam model kita tu, sintesis maklumat. Ini ialah keupayaan pemimpin pertengahan tersebut menggunakan data, menyatukan maklumat, menyalurkan maklumat tersebut kepada pihak pengurusan di atas. Okey, ini akan membantu pihak pengurusan untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan data yang telah diberikan. Baik, dalam kalau kita lihat model kita itu, dalam kerangka tersebut adanya satu garisan berwarna biru dan merah. Okey, ini adalah merujuk kepada satu kompetensi yang sangat mustahak bagi seorang pemimpin pertengahan, iaitu kompetensi komunikasi. Okey, jadi kompetensi komunikasi ini memang sangat penting. Semasa kita membuat TNA, dalam proses kita membangunkan modul itu, kita lihat hampir semua tempat yang kita jalankan TNA menyatakan bahawa kompetensi yang paling penting bagi seorang pemimpin pertengahan ialah komunikasi. Okey? Baik. Jadi komunikasi ini memang sangat penting. Kalau kita lihat seorang pemimpin atasan memberikan arahan kepada pemimpin pertengahan, bagaimana dia mencerna arahan, maklumat dan sebagainya untuk disampaikan kepada subordinatnya, okay, ataupun ahli-ahli panitia ataupun ahli-ahli dalam bidang mereka. Baik, begitu juga apabila ahli-ahli di dalam kalangan panitia mereka, guru-guru ini meminta sesuatu, pandangan, memberi pendapat dan sebagainya, bagaimana seorang pemimpin pertengahan menggunakan maklumat tersebut, mencernakannya dan menyampaikan kepada pemimpin atasan, iaitu PGB mereka, pengetua dan guru besar mereka. Tapi dalam pada itu kita kena lihat juga, mereka ini bukan sekadar pengantara saja, okey, untuk menyampaikan maklumat, tapi ada satu peranan yang sangat penting di situ, ialah mereka juga kena melunakkan komunikasi. Okey, pandangan yang keras datang dari bawah dilunakkan oleh pemimpin pertengahan. Arahan yang keras dari atas dilunakkan oleh pemimpin pertengahan. Baik, jadi kita rujuk juga pendapat Nonaka dan Takeuchi yang menyatakan bahawa pemimpin pertengahan ini perlu menyampaikan segala maklumat dengan berhemah, telus tanpa menyembunyikan sebarang fakta atau isu. Maksudnya dalam konteks ni tak perlu berbohong, berikan fakta yang sebenar, tapi dengan cara yang sesuai dalam komunikasi mereka. Okey. Kemudian Woodridge, Smith dan Floyd ni juga mengatakan bahawa mereka juga, pemimpin pertengahan ni perlu bijak memainkan peranan mereka sebagai seorang yang mampu menjalankan 4 perkara tadi: mencorak alternatif, memudah cara penyesuaian, mensintesis maklumat dan melaksanakan strategi. Saya patah balik kepada pendapat oleh Bokazi 3 tadi, saya ulang balik. Perkara yang penting iaitu menguruskan diri, mengurus tugas utama dan mengurus pasukan. Dan saya ulang semula tentang Nonaka dan Takeuchi, katakan bahawa keutamaan yang perlu diberi oleh seorang pemimpin pertengahan ialah menggunakan komunikasi dengan berkesan. Okey, sampai situ dulu. Saya serahkan semula kepada Dr. Nazlin. Silakan. Okey, baiklah, terima kasih Dr. Ridwan. Terpaku sebentar melihat penerangan yang amat detail dan mendalam oleh seorang pembina modul, dan saya ucapkan tahniahlah kepada Dr. Ridwan serta tim yang terlibat. Saya rasa membina modul ini bukan satu perkara yang mudah dan mengambil masa yang agak panjang, ya Doktor. Berapa tahun tadi Doktor kata tadi? Hampir 1 tahun. Lama juga, sebab macam Doktor kata tadi, perlu mengorek, mencari kerangka modul yang sesuai untuk pemimpin pertengahan itu sendiri, dan mengeluarkan untuk menghasilkan sesuatu kompetensi, itu disebut tadi kompetensi komunikasi berkesan, yang amat utama dalam modul ataupun kerangka tersebut, ya Doktor. Okey. Baiklah, setelah mengetahui kandungan khusus SML tadi, saya berbalik semula kepada panel pertama kita, iaitu Dr. Syam, untuk Dr. Syam kongsikan sedikit dalam membangunkan usaha, membangunkan kompetensi pemimpin pertengahan ni.
boleh tak kongsikan sikit cabaran-cabaran dalam membangunkan kompetensi mereka? Okey, Dr. Mereta, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, memang banyak cabaran dia, ya. Pertama sekali kita lihat di segi tahap kesediaan peserta pemimpin pertengahan kita, ya. Kita sudah maklum bahawa peserta kita itu rata-ratanya adalah guru-guru muda yang masih lagi berkhidmat dalam tempoh 10 ke 15 tahun. So di situ tahap kesediaannya untuk menerima latihan, tahap kesediaannya untuk menerima ilmu baru itu masih di peringkat rendah, ya. Tambahan pula masa mereka mendapat watikah pelantikan sebagai ketua panitia dan juga guru kanan mata pelajaran, mereka juga masih muda. Jadi di situlah cabaran dia, bagaimana hebatnya seperti yang Dr. cakap tadi ialah modul-modul yang dibina itu perlu sesuai dengan tahap umur, tahap kesediaan, ya, peserta-peserta SML yang kita pilih dan sebagainya. So di situ nanti kita dah perlu meningkatkan keyakinan, ya, peserta-peserta SML tadi, bagaimana mereka boleh memimpin, ya, iaitu ataupun dia boleh mentadbir dia punya jawatan-jawatan ataupun ahli-ahli di bawahnya. Walaupun kita semua sudah maklum ada di kalangan ahli-ahli di panitia ataupun di bidang masing-masing itu mempunyai grade dan juga usaha yang lebih tinggi ataupun lebih senior daripada peserta kita, ya, itu peserta SML. So di situ tahap keyakinan tu, tahap kesediaan tu perlu kita gilap dengan sebaik mungkin supaya dia lebih berkeyakinan tinggi untuk memimpin, ya, guru-guru ataupun rakan sejawatnya, ya. Ataupun dengan lebih tepat lagi ialah khusus itu mestilah ada ciri-ciri how to manage people ataupun managing people, ya. Jadi sebab itu mereka perlu juga membangunkan satu kompetensi baru, ya. Kompetensi yang ada sekarang ini kemungkinan contoh, dia lebih kepada PDP, ya. Jadi bila mereka dipilih sebagai pemimpin pertengahan, mereka terpaksa membina satu kompetensi baru dari segi aspek pengurusan dan kepimpinan yang berkesan. Itu cabaran yang awal ataupun yang mula-mula terpaksa kita hadapilah, ya. Kemudian cabaran yang kedua ialah jabatan asas pengurusan dan kepimpinan pendidikan ini ialah mereka terpaksa juga untuk mengupayakan pemikiran dan tindakan tu, ya, selaras dengan kompetensi dan juga pengetahuan yang ada, ya. Ataupun dengan kata mudah dia ialah apa yang kita latih itu dapat diterapkan ataupun di-apply, ya, semasa mereka berada di tempat tugas mereka masing-masing, ya. Jadi pemimpin pertengahan ini juga perlu membuat satu anjakan paradigma, shift paradigm, ataupun paradigm shift, di mana mereka terpaksa membuat satu anjakan, iaitu berubah kepada sesuatu yang lebih baik daripada apa yang mereka ada sekarang. So dan pada masa yang sama mereka terpaksa, ya, memimpin 360 degrees oleh Maxwell, ya, di mana mereka perlu mempunyai kemahiran untuk memimpin 360 darjah, ya, iaitu atas ke bawah, ke kiri, ke kanan dan sebagainya. Ataupun dengan lebih tepat lagi ialah membentuk seorang, kita perlu membentuk seorang yang berani, ya, yang yakin dan juga proaktif, ya. Dia boleh bergerak ke mana-mana sudut pun, apabila mereka memimpin rakan-rakan sejawatnya nanti. Okey, pada masa yang sama juga jabatan JASPERG ini juga perlu mendedahkan seperti yang Dr. Ridwan katakan tadi, iaitu aspek-aspek seperti mensintesis maklumat, ya. Kemudian melaksanakan strategi, memudah cara penyelesaian dan juga menjuarai alternatif,
bukan mudah tuan-tuan dan puan-puan, sebab dengan keempat-empat aspek tadi, dia boleh memudahkan bagaimana mereka untuk mengurus dan juga untuk menangani sesuatu isu yang timbul, sama ada dari aspek PDP, operasi, dan juga yang terkini ini adalah dalam bentuk PDPR yang berkesan dan juga bermakna khusus untuk kemenjadian murid. Kemudian peserta juga perlu bijak memilih, iaitu apabila mereka berhadapan dengan isu tertentu, dia perlu bijak memilih iaitu mana isu ataupun maklumat-maklumat yang betul-betul sahih, untuk mereka kenal pasti, kemudian mencari solusi ataupun penyelesaian yang terbaik. Itu merupakan satu kemahiran yang amat penting bagi pemimpin pertengahan, kerana mereka berada di setiap penjuru tadi akan sentiasa berhadapan dengan isu dan cabaran. So di situlah kemahiran-kemahiran yang diterapkan oleh jabatan JASPERK ini, bersama dengan khusus SCML tadi, dapat membina daya tahan, dan juga kaedah penyelesaian yang betul-betul berkesan, yang ada bagi seseorang pemimpin, terutama sekali bagi pemimpin pertengahan, kerana seperti yang saya katakan tadi, mereka ini masih muda, masih awal lagi dalam bidang pengurusan dan kepimpinan, dan mereka juga perlu untuk memastikan sesuatu tindakan itu berkesan. Mereka perlu ada kemahiran tentang menjuarai alternatif, bagaimana mereka ingin menjadi champion dalam sesuatu perancangan yang mereka laksanakan, dalam sesuatu tugasan ataupun task yang diberikan. Jadi pemimpin muda inilah yang masih mempunyai tenaga yang masih banyak, tenaga muda. Mereka perlu menunjukkan satu hasil yang cemerlang dan juga yang berkualiti tinggi. Jadi sepanjang kursus SML ini, peserta ini akan didedahkan dengan pelbagai aktiviti. Itu pun satu lagi cabaran, Dr. Moderator, bagaimana Jabatan JASPERK ini perlu memilih, mencari dan juga melaksanakan aktiviti-aktiviti yang bersesuaian, bukan saja dari segi aspek faktor usia dan juga pengalaman. Dia juga perlu memastikan bahawa di akhir aktiviti itu, peserta SML itu perlu mempunyai pemikiran yang bercapah dan berfokus. Jadi situlah peranan menjuari alternatif tadi. Dari samping juga pada masa yang sama, dia juga perlu memudah cara setiap penyelesaian yang dia ambil. Jadi berdasarkan peranan tadi, tuan-tuan dan puan-puan, cabaran dia amat tinggi, apabila kita melaksanakan ataupun kita melatih pemimpin pertengahan ini. Tuan-tuan sekali, ialah apabila kita nak memastikan bahawa ini juga merupakan satu stepstone ataupun satu tangga pertama, anak mata tangga pertama untuk dia membina kerjaya ataupun laluan kerjayanya, pathway dia sebagai seorang pemimpin pendidikan pada masa akan datang. So di sinilah peranan jabatan ini untuk memastikan bahawa semua kemahiran, pengetahuan dan kebolehan berkaitan dengan kepimpinan, memimpin sesuatu organisasi itu akan dapat tercapai. Saya serahkan kembali kepada Dr. Moderator kita. Baiklah, terima kasih di atas penjelasan Dr. Syam. Di sini terlihat hebatnya cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pemimpin pertengahan, di mana kalau kita lihat mereka juga terdiri daripada kalangan mereka yang muda dan beberapa faktor yang lain yang disebut oleh Dr. Syam tadi, seperti tahap umur, tahap kesediaan dan tahap pemikiran.
Jadi saya rasa cabaran itu bukan sahaja terpalit cabaran itu bukan sahaja pada pemimpin pertengahan, tetapi saya rasa kepada pensyarah-pensyarah khusus SML ini untuk membimbing mereka dan meningkatkan kompetensi mereka juga, betul Jadi dua-dua tercabar. Sebab setiap tahun mereka perlu meningkatkan ataupun mungkin kena update modul-modul selaras dengan kita punya perubahan pendidikan, betul Dr. Ridwan Okey. Jadi saya rasa Dr. Ridwan lepas ni akan menjawab lagi satu soalan. Apakah keistimewaan agaknya dan keunikan khusus SML yang ditawarkan oleh IAB ini kepada pemimpin pertengahan? Baik, terima kasih Dr. Azli, sekali lagi terima kasih. Soalan yang sangat menarik untuk kita bincangkan pada hari ini. Baik, istimewa dan unik. Ini dua perkara yang ada pada SML. Baik, khusus ini kita jalankan selama 5 hari. Bermula dengan seperti yang saya sebutkan tadi, kita hari pertama 4 jam untuk menguruskan diri, kemudian diikuti dengan hari kedua 4 jam lagi mengurus tugas utama. Pada sebelah petangnya kita terus memulakan tajuk mengurus pasukan sehingga ke hari yang ketiga. Baik, dalam topik yang ketiga ini, iaitu mengurus pasukan ni, peserta ni kita dedahkan dengan tool yang dimiliki oleh IAB, iaitu Canvas Strategi Analisis Data, Razak dan Noor. Dari sinilah peserta-peserta kita akan dedahkan bagaimana mereka menganalisis data. Apakah data yang mereka patut gunakan? Data yang memang sedia ada, iaitu standard 4 dalam SKPM G2 yang biasanya digunakan juga untuk proses pencerapan oleh pengetua dan juga guru besar. Jadi daripada instrumen inilah kita bangunkan apakah data yang boleh mereka peroleh. Baik, selain daripada data yang kita kumpulkan daripada instrumen ini, kita juga galakkan peserta kita dalam kursus ini membawa bahan-bahan seperti catatan dalam buku rekod mengajar mereka, rancangan pengajaran harian mereka, kemudian buku latihan murid, profil murid, kehadiran murid, penandaan buku latihan dan pelbagai data yang memang sedia ada di dalam bilik rajah mereka. Baik, kali ini yang kita bimbing peserta-peserta kita supaya boleh menggunakan data tersebut. Baik, kemudian menganalisis. Bagaimana menganalisis? Ini ramai yang tersekat. Data ada banyak tapi tak dapat nak guna. Baik, dalam kita gunakan standard 4. Di sinilah kita akan ajar peserta kita menggunakan analisis jurang. Peserta data ni kita akan ajar peserta untuk menggunakan analisis jurang. Jurang mana yang paling besar dan perlu mereka tutup, rapatkan. Di situ. Baik. Dari situlah mereka akan kenal pasti. Daripada jurang yang terbesar ini mereka akan kenal pasti isu-isu apa sebenarnya yang menyebabkan jurang ini besar. Jadi mereka akan berkait dengan data-data dalam bidik rajah yang lain, latihan murid, penandaan buku latihan, kehadiran murid dan sebagainya. Jadi di situ seterusnya data-data ini juga akan membawa peserta kita kepada satu perkara yang akan menjadi tumpuan mereka. Dan dalam kursus ini kita perkenalkan mereka dengan tools SPEC, School Program Check Tool. Tool SPEC ini memang sangat berguna untuk peserta-peserta kita. Daripada SPEC inilah mereka akan dapat melihat isu-isu dan cabaran-cabaran yang boleh digunakan untuk program ataupun projek penambahbaikan sekolah. Baik. Jadi di situlah peserta kita akan melihat sama ada mereka perlu menambah, mengurangkan, atau buang terus aktiviti yang tidak pun mendatangkan kesan kepada isu sebenar. Di situ. Baik, seterusnya daripada aktiviti-aktiviti inilah kita membawa peserta-peserta kita perkenalkan dengan satu kaedah PLC yang kita namakan di IAB ini Instructional Round.
siapa yang pernah mengikuti kursus LCML dalam kalangan penonton kita pada hari ini sudah tentu terbayangkan bagaimana pelaksanaan IR. Baik, apabila kita perkenalkan IR, kita beritahu peserta kita bahawa IR ni ada 3 peringkat. Yang pertama, peringkat pra-IR. Yang kedua ialah semasa IR dilaksanakan, dan yang ketiga ialah pasca IR. Okey. Semasa kita memperkenalkan IR ni, ada juga pertanyaan daripada peserta, apa bezanya dengan learning walks dalam PLC yang sedia ada. Tetapi apabila kita jelaskan bahawa bagaimana IR ni kita boleh gunakan, okay, untuk menambah baik PDP seseorang guru. Jadi mereka apabila mengaplikasikannya di sekolah, wow, itu ayat-ayat yang keluar daripada peserta kita. Kita semasa proses FVFT kita akan nampak perkara ini. Baik, IR ni dilaksanakan semasa peringkat pra-nya. Mereka akan buat perjumpaan dahulu. Yang kita ajar dalam kursus ini begitu. Kita akan buat perjumpaan dahulu pra, kita akan kenal pasti dahulu apakah perkara yang ingin kita lihat. Okey, apa masalah ingin kita kenal pasti. Dan kita akan buat perbincangan dengan ahli-ahli panitia untuk menghasilkan borang, untuk menghasilkan rubrik, soalan dan sebagainya. Baik. Kemudian semasa peringkat IR, 4 ataupun 5 orang guru terpulanglah pada panitia itu, ada berapa orang, Dr. Syam. Okey, mereka akan masuk sebuah kelas yang dipersetujui oleh guru yang ingin mereka lihat untuk mengumpul data ini. Jadi semasa dalam kelas tersebut, banyak perkara akan dikumpulkan sebagai data. Murid menjawab dan sebagainya, bagaimana guru tersebut bertanya, ataupun mereka boleh fokus terus kepada perkara yang mereka ingin lihat. Okey. Baik, ini semua benda yang dalam IR adalah perkara yang boleh digunakan oleh peserta-peserta. Kemudian selepas selesai dalam bilik darjah, berlakulah pasca IR. Di sinilah mereka akan mula berkumpul semula dan membincangkan data-data yang telah dikumpul tadi dan menganalisis, lihat kekuatan bilik darjah, guru dan sebagainya yang mereka lawat sebelum berlakunya proses pasca ni. Dan inilah data-data ni akan dikumpulkan untuk dibincangkan dan berlakulah proses penambahbaikan berterusan. Baik, saya ingin juga menyentuh dalam kursus SML ni, kita melihat bahawa seorang pemimpin pertengahan perlu memiliki kompetensi yang sepatutnya ada dalam kalangan pemimpin pertengahan. Okey, pemimpin pertengahan ni dalam kursus SCML kita perkenalkan mereka dengan 14 kompetensi. Baik, dan kita seperti yang saya sebut tadi, pendapat oleh Nonakar dan Tegerici, komunikasi merupakan kompetensi yang paling penting. Seorang pemimpin pertengahan mesti menguasai kompetensi ini, dan dia merupakan kompetensi yang paling dominan dalam kompetensi pemimpin pertengahan. Kalau dalam kuadran kerangka LCML, kita akan lihat kerangka pemimpin pertengahan kita gunakan dalam LCML, kompetensi komunikasi ini muncul di setiap kuadran. Okay? Dalam keempat kuadran tersebut, kompetensi komunikasi sentiasa muncul. Okey. Baik. Kemudian yang kedua, kita lihat bahawa seorang pemimpin pertengahan perlu memiliki kompetensi membuat keputusan. Kemudian pengurusan sosial dan proaktif. Ini antara kompetensi yang muncul dalam 3 kuadran. Selain daripada kompetensi komunikasi tadi, ada dalam 4 kuadran, yang ini muncul dalam ketiga-tiga kuadran tersebut. Okey. Baik. Kemudian kompetensi proaktif ni. Kompetensi proaktif kita gunakan untuk membangunkan pemimpin pertengahan supaya mereka sentiasa bersedia untuk menepani apa sahaja isu yang mendatang dalam membangunkan pasukan mereka. Jadi di situ kita akan bangunkan ke-14 kompetensi dalam kalangan peserta-peserta yang mengikuti kursus LCML ini. Baik. Jadi seorang pemimpin pertengahan ini, okay,
perlu memainkan peranan mereka dengan berkesan. Jadi kalau mereka menguasai ke-14 kompetensi pemimpin pertengahan yang meliputi komunikasi, membuat keputusan, pengurusan sosial, proaktif, kreativiti dan inovasi, menyelesaikan masalah, kerja sepasukan dan sebagainya. Kan panjang pula saya nak urai ke-14 ni kan. Baik, jadi di situlah apabila mereka dapat menguasai ini, mereka akan dapat menguruskan pasukan mereka dengan bergaya. Itu yang penting perkataan bergaya. Baik. Jadi bila berkait dengan kursus SML ni, soalan yang kerap orang tanya ialah siapa yang boleh ikuti kursus ni? Ini soalan yang cepu emas lah bagi saya. Dalam semasa kita tahun 2017 kita buat penataran seluruh Malaysia, ni soalan dia. Jadi kita dah gupal kursus ini seperti yang Dr. Syam sebut tadi. Okey. Kumpulan yang kita sediakan asalnya kepada ketua panitia di sekolah rendah dan guru kanan mata pelajaran di sekolah menengah. Tapi kita dinamik. Proses ini sentiasa berubah. Okey, apabila ada perkara-perkara baru, kita terima dan kita lihat. Dan pada tahun 2018, okey, kita bergerak untuk memulakan perubahan modul secara mass customization. Term ni memang ramai yang kurang jelas, tapi kita takrifkan sehingga kita berjaya menggunakan satu modul yang sama tapi untuk beberapa kumpulan yang berlainan. Di sekolah boleh, di bahagian boleh, di JPN boleh, di PPD pun boleh, di institusi-institusi pendidikan seperti di IPG, Kolej Matrikulasi dan sebagainya. Modul ini boleh diubah suai dan digunakan. Tools diubah suai dan digunakan dengan kumpulan sasaran yang berbeza. Okey. Baik. Jadi bila menjawab tentang perkara itu, siapa yang boleh? Jadi jawapannya semua orang boleh. Kedudukan dia ialah pemimpin pertengahan. Okey. Dia sebagai pemimpin pertengahan. Baik. Itu dulu. Serahkan semula Dr. Azlin. Okey, terima kasih Dr. Ridwan. Jadi saya melihat setelah Dr. Ridwan menceritakan tadi keistimewaan kursus ini, saya melihat kalau saya betul agak berbeza dengan kursus-kursus lain dan tidak sama seperti yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat luar. Jadi IIB ni memang salah satunya kursus SML untuk pemimpin pertengahan Dr. Ridwan unik dan sangat istimewa, dan saya rasa mereka bila datang ke kursus ini mereka tidak balik dengan tangan kosong. Mereka membawa tools-tools yang mereka boleh apply ke sekolah mereka dan dikongsi bersama ahli jabatan mereka kan. Jadi saya rasa itulah agaknya yang mereka bila mereka praktik dan terus meningkatkan prestasi kualiti guru di sekolah mereka Dr. Rizwan. Okey, so saya rasa setelah mengetahui keistimewaan dan keunikan kursus SML ni, kita panjangkan sikit soalan saya sambung sikit lagi, boleh Dr. Rizwan? Boleh. Okey, apakah bagaimana pula pandangan doktor tentang input, output dan impact kursus SML tadi? Tadi keistimewaan, jadi kita nak tahu pula input, output dan impact kursus ini kepada mereka. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Azlin. Okey, minta maaf Dr. Syam, saya teruskan soalan tadi. Baik, jadi kebanyakan pemimpin pertengahan ini kurang sedar tentang peranan dan tanggungjawab mereka. Untuk berperanan dengan berkesan, ramai yang kurang sedar. Jadi ini peranan kami di IIB untuk menyedarkan mereka, membangkitkan kesedaran mereka. Kemudian kita tambah lagi untuk tingkatkan kompetensi mereka supaya mereka dapat laksanakan tugas ni dengan cemerlang, dengan mudah, dengan cara yang tidak memeningkan kepala dan sebagainya. Baik, saya yakin setelah mereka mengikuti kursus SML, 14 kompetensi ni yang kita cuba bangunkan dan mereka akan dapat menguasainya. Dan seterusnya mereka membawa pula elemen-elemen ini untuk dilaksanakan di sekolah-sekolah mereka sebagai ketua panitia dan juga guru kanan bidang. Jika sebelum mereka menyertai kursus ni, ramai yang cakap kami tak pernah terdedah dengan kursus kepimpinan, tak pernah masuk kursus kepimpinan dan sebagainya. Jadi di sinilah kita dedahkan kepada yang tak tahu menjadi tahu.
Okey, kita dalam kursus ini kita ada elemen e-pembelajaran yang boleh diikuti semasa mereka menghadiri kursus ini. Dalam e-pembelajaran ini kita dedahkan juga tentang pengurusan dan kepimpinan. Okey, ilmu pengurusan dan kepimpinan, tapi dalam bentuk e-pembelajaran. Baik. Jadi di sinilah mereka akan dapat serba sedikit tentang the know how. Bagaimana nak buat? Okey, bagaimana nak buat? Baik. Jadi selain kita tak biarkan peserta ni serba khusus. Dah habis 5 hari tak duduk diam. Kita akan buat program follow up dan follow through. Jadi follow up dan follow through ni telah diperakui antara cara untuk menjadikan peserta kita ni dibimbing untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah mereka peroleh ketika mereka berkursus di IAB. Jadi di situlah pendedahan tentang POLC akan mereka dapat adaptasi di sekolah mereka, di bilik darjah mereka. Baik, jadi kita melihat juga bimbingan berterusan oleh pensyarah ini adalah satu perkara yang sangat mustahak. Jadi ada tugasan untuk peserta-peserta kita. Mereka akan melaksanakan membuat analisis data menggunakan Canvas strategi analisis data Razak dan Noor. Kita gunakan Canvas strategi untuk mereka mengesan apakah isu-isu, apakah jurang yang terbesar untuk mereka atasi. Pembimbingnya akan datang ke sekolah, bimbing mereka. Okey, dalam suasana pandemik ni pun kita masih juga menggunakan secara Google Meet, okey, melalui WhatsApp, telefon dan sebagainya. Dan kesannya kita lihat seolah-olah tidak ada perbezaan pergi bersemuka dengan bimbingan secara online. Peserta masih dapat mengamalkan apa yang kita cadangkan untuk aktiviti-aktiviti mereka semasa dalam program FEFT tersebut. Baik. Jadi impact, cerita pasal input output impact ni kan. Jadi impact kepada peserta. Jadi impact kepada peserta, mereka ini dah mula ada kesedaran kendiri untuk menjadi seorang pemimpin berprestasi tinggi. Okey, saya dapat melihat beberapa orang bekas peserta LCML yang telah pun menjadi pengetua, contohnya macam Encik Ravi Chandran, okey, di sekolah SPI, Sandport Institution di Seremban, telah pun menjadi pengetua. Dia sendiri pun mengakui betapa kursus ini telah memberi impak kepada dia. Baik. Kemudian jadi sebagai ahli-ahli dalam pengurusan, contohnya JKMP, jadi mereka dapat mengambil tanggungjawab tersebut dan mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka untuk mereka laksanakan tugasan mereka bagi membantu murid pula berkembang potensi mereka. Baik, jadi kita lihat kompetensi pemimpin pertengahan yang berprestasi tinggi di setiap organisasi yang kita impikan ini dapat kita terjemahkan kepada peserta-peserta kursus SML yang telah hadir dalam kursus ini di IAB. Baik, saya serahkan semula kepada Dr. Nazli. Okey, terima kasih Dr. Ridwan. Jadi seperti yang saya faham, maksudnya selepas selesai sahaja mereka menamatkan kursus selama 5 hari, mereka akan ada follow through FEFT. Jadi di mana mereka akan sentiasa keep in touch dengan pensyarah, di mana mereka akan mempamerkan ataupun membentangkan hasil kerja mereka. Maksudnya mereka mengaplikasikan apa yang mereka belajar, yang dikongsikan oleh pensyarah IAB itu, dan diaplikasikan di sekolah dan akan membentangkan kepada pensyarah sebagai pembimbing. Bagus macam tu Jadi maksudnya mereka tidak dibiarkan begitu saja, dan pensyarah IAB, fungsi IAB itu untuk melatih dan membimbing, seterusnya meningkatkan kompetensi mereka itu sentiasa berterusan. Jadi maksudnya memang sangat istimewa lah kursus ini, sehingga perhubungan itu tidak hanya terhenti semasa kursus saja. Okey, alright. So setelah mengetahui lebih lanjut apakah itu pertengahan, kursus-kursus kandungan dan impact output. Jadi kita nak lihat pula setelah mereka selesai menghabiskan, menamatkan kursus ini sehingga FEFT, so bagaimana kebolehpasaran peserta SML tu, sejauh mana CJ SML tu diperakui di peringkat KPM.
Baik. Boleh? Dr. Rizwan ni- boleh jawab Boleh. okey. Soalan yang mencabar. Terima kasih banyak. Okey, Dr. Syam Baik, oleh pasaran kita melihat seperti yang saya sebut tadi, bekas peserta kita apabila dilantik, mereka ni dah cukup haulnya untuk dilantik sebagai guru penolong kanan dan sebagainya. Mereka telah mempamerkan kebolehan mereka. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kompetensi mereka telah meningkat. Okey. Jadi apa yang kita dedahkan kepada peserta itu 14 kompetensi ni. Ini memang dia perakui oleh para peserta kita. Okey. Mereka dia kata mereka menyedari bahawa seorang pemimpin perlu memiliki kekuatan komunikasi. Okey, mereka didedahkan lebih awal. Tahu kalau kita buat perbandingan dengan rakan yang tidak mengetahui perkara ini, memang kita akan dapat lihat perbezaannya. Baik. Jadi selepas menerima bimbingan oleh pensyarah, okey, jadi sudah tentu peserta kita ni dia akan lebih outstanding berbandingan orang yang tidak pernah mengikuti kursus LCML. Baik. Sebab mereka telah pandai menggunakan data, menggunakan analisis jurang, menggunakan OPPM. Sehingga kan kita apabila dalam kalangan pensyarah-pensyarah pembimbing pergi ke sekolah-sekolah bertemu dengan pengetua guru besar, bercakap bahawa OPPM ni saya belajar semasa MPQL. Mereka ni dah dapat lebih awal. Bagus. Kalau keluar macam ni diberitahu kepada peserta-peserta kita kata. Baik. Jadi kita bercerita tentang sijil SML ni. Sijil ni bukanlah seperti sijil MPQL yang mempunyai nilai taraf sehingga melayakkan menjadi pengetua dan guru besar. Walau bagaimanapun sijil ni adalah satu pengiktirafan untuk peserta-peserta kita. Okey. Keterampilan mereka, keyakinan mereka, kalau mereka menghadiri interview dan sebagainya, mereka boleh memaklumkan bahawa saya adalah bekas peserta LCML. Ini akan menjentik minda orang mendengarnya. Boleh memulakan perbicaraan, membentangkan. Lebih-lebih lagi mereka membawa pula folio hasil tugasan semasa FEFT SML, dan perkara ini boleh dijelaskan kepada penemu-duga dan sebagainya. Ini yang menarik bagaimana mereka mengaplikasikan IR di sekolah. Akan membantu peserta kita lebih berkeyakinan ketika dalam sesi dialog prestasi dan sebagainya. Baik, Dr. Nazlin, cukup kot? Okey, terima kasih. Jadi kita lihat sijil SML ni diakuilah di peringkat KPM sebagai satu nilai tambah dalam mereka punya prestasi kan. Okey. Jadi saya ada satu lagi soalan buat Dr. Syam, panel 1 dan panel 2, Dr. Ridwan. Tetapi kita nak berehat sebentar, tarik nafas. Kita akan melihat sedikit beberapa video yang sempat kita ambil di mana video ini adalah video para peserta yang tadi Dr. Syam maklum kita telah buat banyak kursus-kursus. So kita telah mengambil beberapa shot video testimoni ataupun refleksi mereka tentang kursus SML tersebut. Kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Muhammad Fadil bin Jamil. Saya pernah mengikuti kursus kepimpinan pemimpin pertengahan anjuran IAB pada tahun 2020 di Pahang. Pada pendapat saya, kursus LCML ini sangat bermanfaat, terutamanya kepada semua pemimpin pertengahan dalam kalangan warga pendidik sama ada bertugas di sekolah, di BPD, di jabatan ataupun di kementerian. Kerana sebagai pemimpin pertengahan dalam organisasi, kita perlu jelas dengan fungsi dan peranan kita, dan kursus LCML ini anjuran IAB sangat-sangat membantu kerana antaranya pengisiannya adalah bagaimana untuk kita menentukan keutamaan tugas, bagaimana kita membina dan menguruskan pasukan, bagaimana kita menggunakan canvas strategi analisis data untuk memperbaiki organisasi kita, dan yang penting juga bagaimana kita menggunakan OPPM dalam memantau projek ataupun program-program dalam organisasi. Jadi secara keseluruhannya saya sangat mengesyorkan kursus ini diteruskan, disebarluaskan kepada semua warga pendidik.
saya beri 5 bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Ahmad Syahbirin Subin, merupakan bekas peserta LCML, iaitu kursus pimpinan khusus kepada pemimpin pertengahan anjuran Institut Aminuddin Baki IAB, yang mana ketika itu saya menjalankan tugas sebagai ketua bidang di SMK Kemburung Ranau. Kursus ini sesungguhnya banyak mendedahkan saya kepada ciri-ciri yang sepatutnya ada dalam diri seorang pemimpin pendidikan. Antaranya bagaimana pentingnya kemahiran komunikasi yang perlu ada pada diri pemimpin pertengahan yang menjadi penghubung kepada pemimpin atasan dan guru-guru. Di samping pendedahan kepada kemahiran-kemahiran lain yang bagi saya semua elemen-elemen ini penting kepada seorang pemimpin dan mampu memenuhi aspirasi pendidikan negara. Mudah-mudahan segala ilmu yang saya perolehi dapat juga saya aplikasi dalam tugasan baru saya sekarang ini sebagai pengetua di SMK Terusan Sugut. Terima kasih IAB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikgu Farhan bin Ahmad. Saya adalah peserta SML 2017 dari wilayah Persekutuan Labuan dan seterusnya saya terlibat dalam kolokium SML kebangsaan di Kuching pada tahun 2018. Berkenaan dengan SML, saya sangat mengesyorkan guru-guru di sekolah ataupun mana-mana pegawai untuk terlibat dengan SML kerana ia betul-betul memberi impak yang besar kepada kita, terutamanya diri saya, tentang cara saya menguruskan pasukan dan sangat membantu saya untuk menguruskan perubahan yang ada di sekolah. Jadi dalam kita sekarang ni terdapat menolak perubahan-perubahan yang berlaku. Jadi SML sangat membantu saya dalam menguruskan perubahan dan membantu menguruskan organisasi di sekolah, terutamanya bagi pemimpin pertengahan. Itu saja. Terima kasih. Salam sejahtera, saya Cikgu Chiu dari SK Methodist Anglo-Chinese Sarike. Saya merupakan salah seorang peserta kursus LCML pada tahun 2020. Kursus tersebut telah memberi banyak pengetahuan kepada saya dalam pengurusan panitia. Ia juga memberi satu pendedahan yang agak jelas kepada saya tentang peranan dan tanggungjawab yang perlu ada pada seorang pemimpin pertengahan. Kebetulan juga sekolah saya telah terpilih sebagai sebuah sekolah TS25 pada tahun 2020. Jadi kursus ini telah membantu saya dan juga memberi keyakinan kepada saya dalam mengendalikan program-program TS25. Di sini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah-pensyarah IAB atas perkongsian dan bimbingan yang diberikan sepanjang kursus ini. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi dan salam sejahtera. Saya Saliza binti Zainal, penolong kanan co-curriculum dari SMK Tasik Gelugor, Pulau Pinang. Saya merupakan peserta kursus kepimpinan pemimpin pertengahan iaitu LCML tahun 2018 di IAB Cawangan Utara. Sebenarnya kursus LCML ni sangat dekat di hati saya. Kenapa? Kerana yang pertama banyak ilmu dan kemahiran yang saya dapat dari kursus ini. Dan yang keduanya, pemimpin pertengahan ni dibimbing untuk membuat perancangan dan program sekolah dengan lebih sistematik. Yang ketiganya, tetapkan dengan 14 kompetensi. Di mana dengan penerapan nilai-nilai ini, pemimpin pertengahan ini menjadi bersemangat, bermotivasi, mampu mengurus pasukan, dapat membuat keputusan, juga menyelesaikan masalah secara kreatif dan inovatif. Dan impak program LCML ni sebenarnya bukan sahaja pada diri saya dan rakan sekerja, tapi juga pada sekolah, daerah dan negeri. Dan saya juga telah berkongsi iaitu projek Smart KP yang saya buat dalam LCML ni di seminar kepimpinan pendidikan SN26, juga di conference kepimpinan pendidikan peringkat antarabangsa First Islam 2019 juga, dan segalanya bermula dari LCML. Jadi saya menyarankan agar kursus ini diteruskan, malah diperluaskan lagi kepada pemimpin pertengahan pelbagai organisasi. Okey, baiklah. Begitulah tadi refleksi ataupun testimoni peserta SML yang telah menghadiri kursus tersebut, dan kita lihat komen dan refleksinya sangat positif dan memberi impact kepada mereka, dan boleh kita katakan mereka dari from zero to hero. Jadi kita akan pergi ke soalan terakhir, di mana soalan ini soalan yang sama juga saya akan ajukan kepada kedua-dua panel. Okey, soalannya untuk panel yang pertama lah dulu saya tanya. Alright.
apakah pandangan kedua-dua panel tentang way forward khusus SML dalam memperkasakan lagi pemimpin pendidikan. So saya rasa saya mulakan dengan panel pertama dulu. Dr. Shah, silakan. Okey, begini Dr. Nazrin selaku moderator, bagi pihak pusat pembangunan dan kepimpinan pendidikan ataupun dan juga jabatan JASPERK ini, yang pertama sekali yang saya nampak lah way forward yang kita nak bawa ada 3 perkara. Yang pertama sekali ialah dari segi jumlah, tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum bahawa di Malaysia kita sekarang ni kita ada 10,000 buah sekolah lebih, kemudian sekolah menengah 3,000 lebih kurang, dan selebihnya ada sekolah rendah. So kalau kita darabkan dengan pemimpin pertengahan yang ada di sekolah itu, dia menjangkau puluhan ribu. Jadi the way forward kita ialah kita cuba sedaya upaya untuk melatih seramai mungkin pemimpin pertengahan tu supaya dia duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan rakan-rakan lain yang telah dilatih, yang telah mengikuti SML daripada awal lagi, seperti yang Dr. cakap tadi, ada yang telah dilantik sebagai pengetua, guru besar dan sebagainya. So kita nak cuba merapatkan lompang-lompang, gap-gap yang berlaku situlah dia, sebab daripada impak yang seperti dinyatakan tadi ataupun respon yang diberikan mengatakan bahawa khusus SML ini dapat mempertingkatkan kemahiran, pengetahuan dan juga kompetensi peserta khusus MQL. Itu dari segi jumlahnya, Kemudian yang kedua ialah saya nak membawa juga khusus SML ini dari segi aspek pengiktirafan seperti yang kata oleh Tuan, tapi lebih jauh lagi, Mungkin kita akan membawa SML ini untuk diiktiraf di peringkat antarabangsa. Kalau tak dapat di peringkat Eropah pun, di peringkat Asia Tenggara pun tak apa. Di mana kita diterima ataupun di-recognize sebagai salah satu institusi yang melatih pemimpin pertengahan, dan kita boleh berkongsi ilmu ini dengan pusat-pusat latihan lain, sama ada di dalam negara, di peringkat swasta, badan berkanun, dan juga di peringkat Asia Tenggara. Itu di segi pengiktirafan, Jadi apabila berlaku pengiktirafan di peringkat global ataupun antarabangsa ini, secara tak langsung bukan saja peserta kita, malah pensyarah dan juga IB juga mendapat impak dia ataupun tempias daripada proses pengantarbangsaan itu, Kemudian yang ketiga ialah saya ataupun pusat ini cuba memastikan bahawa ini merupakan satu pemangkin ataupun katalis kepada satu konsep latihan yang berstruktur seperti mana yang telah diwawarkan oleh pihak KPM, di mana kita cuba beralih kepada satu proses khusus-khusus yang berstruktur mengikut grade, yang ada di peringkat KPM. Jadi dengan tiga way forward tadi, selain daripada yang lain-lain yang ikut serta seperti kualiti modul, kualiti pensyarah, pengiktirafan pensyarah, kemudian kemudahan info dan infra yang sedia ada kita tingkatkan. Itulah 3 perkara yang kita cuba bawa pada masa akan datang. Dr. Azli? Okey, terima kasih Dr. Shah. Saya tujukan juga soalan yang sama tadi. Apakah pandangan Dr. Duan pula? Baik, terima kasih Dr. Nazrin sekali lagi. Saya tertarik dengan perkataan antarabangsa oleh Dr. Syam tadi, kan. Okey, kita memang itu antara impian kita pada peringkat awal. Semasa peringkat kita membuat kajian tentang latihan untuk pemimpin pertengahan, peringkat awal dulu, tak banyak negara yang ada latihan untuk pemimpin pertengahan. Middle leaders ni masih lagi perkara yang belum dilihat oleh pihak-pihak yang lain sebagai satu area yang boleh kita tambah baik lagi. Baik, jadi di situ kita melihat khusus kita SML ni kita telah mendaftarkan dengan MyIPO. Kita dapatkan dia punya hak ciptanya, sebagai pelindungan lah untuk masa depan. Baik, kemudian dari aspek latihan,
kemampuan kita untuk melatih lebih ramai lagi tu. Jadi kita perlukan lebih ramai jurulatih. Trainer-trainer ni perlu kita ramaikan. Antara strategi yang kita pernah fikirkan ialah untuk melatih lagi jurulatih di peringkat negeri, di sekolah, melibatkan guru, bekas-bekas peserta kita. Sama ada yang telah berjaya menjawat jawatan sebagai PGB, pre-K dan sebagainya. Mereka ni boleh kita berikan pendedahan untuk kita latih supaya lebih ramai lagi akan dapat sesi latihan sebegini. Baik. Kemudian kita juga melihat sekarang ini kursus ini juga telah mula menarik minat pihak-pihak, badan-badan berkanun ataupun jabatan-jabatan yang memberi juga khidmat dalam bidang pendidikan. Contohnya Jabatan Agama Islam di negeri-negeri. Okey, mereka juga telah mula bertanya tentang latihan untuk pemimpin pertengahan yang seperti IAB buat. Jadi ini antara perkara yang kita akan lihat juga dalam kerangka perancangan masa depan untuk memberi pula servis kepada pihak-pihak yang di luar Kementerian Pendidikan. Okey, tapi seperti yang saya sebut tadi, diperlukan lebih ramai lagi jurulatih yang berkemahiran dalam perkara ini. Baik. Di situ kita melihat. Dan satu lagi tentang modul ini telah pun berusia hampir-hampir 6 masuk ke tahun yang ke-6 pada tahun ini, dan kita memang dalam cycle seorang penggubalan modul ini kan. Penggubalan modul ni dia sudah sampai masanya untuk kita tengok semula. Okey, sesuai dengan keadaan semasa, walaupun tahun lepas kita telah bertumpuk lumus bangunkan semula modul ini dalam bentuk e-pembelajaran. Cabaran dia memang sangat besar untuk kita membuat dalam bentuk bersemuka maya dan sebagainya. Memang cabaran yang sangat besar. Ini perkara-perkara yang kita lihat untuk kita baiki lagi pada masa hadapan. Kemudian kita juga memikirkan juga peserta kita yang telah pun kita latih ini, adakah mereka ini kita terbiar begitu saja? Dalam elemen ini pun kita perlu fikirkan juga. Perlukah kita lihat semula peserta kita? Okey, kita sediakan ruang untuk mereka. Dan kesempatan ini kita pernah menyediakan ruang untuk mereka membentangkan hasil-hasil inovasi mereka dalam kepimpinan panitia, dalam mengurus bidang mereka, platform seperti kolokium dan sebagainya. Ini kita lihat penting untuk peluasan penyebaran ilmu dalam kalangan pemimpin-pemimpin pertengahan kita. Baik, walau bagaimanapun perkara-perkara ini adalah dalam perancangan kita berdoa semoga apa yang kita hajatkan ini akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya serahkan semula kepada Dr. Nazlin. Okey, baiklah. Terima kasih di atas pandangan dari kedua-dua panel yang hebat serta berpengalaman. Jadi kita lihat masih panjang lagi proses ataupun harapan kita untuk melahirkan pemimpin pertengahan yang akan datang. Jadi saya rasa kursus SML ni bagi saya setelah dikongsikan, saya rasa kursus SML ni satu kursus yang sangat baik dan perlu diperluaskan. Dan seperti yang Dr. Rin katakan tadi, ada juga syarikat-syarikat luar yang di luar KPM meninjau memerlukan kursus sebegini. So saya harap kursus ini akan berterusan, dan setelah 6 tahun modul ini dibangunkan, perlu lagi penambahbaikan sesuai dengan arus perubahan pendidikan kita lah. Betul Betul. Okey. Saya rasa begitulah hadirin dan hadir sekalian, perkongsian dari kedua-dua panel yang hebat tadi nampaknya sangat berpengalaman, bersemangat dan begitu berinformasi lah, bersesuaian dengan tema kita tadi. Okey, dan diharapkan perkongsian yang disampaikan tadi dapat dijadikan panduan dan input untuk sama-sama kita meningkatkan kompetensi dan mengupayakan kepimpinan diri untuk bergerak ke masa hadapan. Jadi dalam perkongsian ini jelaslah menunjukkan bahawa peranan pemimpin pertengahan itu adalah sangat penting, sangat penting bagi mengupayakan sesuatu organisasi dalam menepani sebarang perubahan. Okey, jadi IAB, Institut Amanah Baki, merupakan pusat latihan kepimpinan
berfungsi membantu meningkatkan kompetensi pemimpin pertengahan ini melalui kursus SML yang diadakan setiap tahun. Jadi saya sebagai moderator sekali lagi ingin mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada panel kita yang pertama, iaitu yang berusaha Dr. Syam bin Ibrahim yang merupakan Ketua Pusat Pembangunan Kepimpinan Pendidikan, dan tidak lupa juga kepada panel kedua kita yang sangat berpengalaman iaitu Dr. Ridwan bin Jantan yang merupakan Ketua Pusat Pendidikan dan Penilaian IAB di atas perkongsian dan sudi bersama kita pada webinar hari ini. Jadi diharapkan perkongsian ini dapat dimanfaatkan oleh semua pendengar yang sama-sama mendengar webinar pada hari ini secara live ataupun dilihat secara rakamanlah pada masa-masa akan datang. Okey, jadi saya memohon kemaafan jika sekiranya tersalah bahasa. Okey. Dan akhirnya saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis webinar ini, iaitu Encik Syarul Nizam bin Salim. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Dr. Nur Azlin binti Ibrahim selaku moderator pada pagi ini. Terima kasih kepada ahli panel yang berusaha Dr. Syam bin Ibrahim selaku Ketua Pusat Pembangunan Kepimpinan Pendidikan, dan yang berusaha Dr. Rizwan bin Jantan, Ketua Pusat Penyelidikan dan Penilaian yang sudi bersama-sama dengan kita pada pagi ini membincangkan tajuk Pemimpin Pertengahan Mendepani Cabaran Pengurusan Kepimpinan Pendidikan. Terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Dr. Haji Tajuddin bin Muhammad Yunus, Pengarah Institut Aminuddin Baki, dan pihak pengurusan Institut Aminuddin Baki atas sokongan dalam menjayakan webinar ini. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dapat hadir mengikuti webinar pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ibarat menanam sudah dituai, ibarat musafir sudah sampai destinasi, umpama berlayar telah sampai ke pelabuhan, umpama berjalan telah sampai ke destinasi. Begitulah juga dengan webinar Pemimpin Pertengahan Mendepani Cabaran Pengurusan Kepimpinan Pendidikan sampai ke penghujungnya. Sehingga bertemu lagi, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.